Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nuzira Izzati binti Yahya dan dari DKM 5A dan nombor metrik 23 DKM 19F1130. Tajuk video dokumentari bagi kumpulan kami adalah Sukarelawan di Musim Pandemik COVID-19. Bagaimanakah khidmat ini memberi impak dan manfaat positif kepada kelompok sasaran? Pada penghujung tahun 2019, masyarakat dikejutkan dengan suatu fenomena baru yang belum pernah dialami di dunia. Kemunculan penyakit yang dikenali sebagai virus COVID-19 telah menyebabkan masyarakat di seluruh dunia menjadi panik dan ketakutan kerana ia boleh menyebabkan kematian. Keadaan dunia menjadi semakin kelam kabut apabila dimaklumkan bahawa tidak ada vaksin yang ditemui untuk mengubati penyakit tersebut sehingga kini. Namun, senario sebegini boleh memberi implikasi yang negatif dan kurang sihat kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan negara jika ia berlarutan dalam jangka waktu yang lama. Di antara implikasi negatif yang akan dirasai oleh masyarakat dan negara sekiranya fenomena PKP berlarutan ialah kesan psikologi, sosial dan emosi masyarakat. Selain itu, negara juga tidak akan terlepas daripada kesan ekonomi dan politik. Dengan bertambah pesakit COVID-19 yang tidak terkawal dan kes meningkat dengan mendadak menyebabkan sistem kesihatan negara akan lumpuh. Oleh itu, ketika inilah sukarelawan amat diperlukan bagi meringankan beban barisan hadapan dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Bantuan daripada sukarelawan memberi banyak impak positif kepada kelompok sasaran selain daripada membantu barisan hadapan untuk mengekang penularan wabak ini. Oleh itu, kami akan menerangkan dengan lebih terperinci bagaimana sukarelawan pada waktu pandemik COVID-19 ini dapat memberi manfaat kepada kelompok sasaran. Pada waktu pandemik ini, sukarelawan amat diperlukan di fasiliti-fasiliti KKM seperti hospital, klinik kesihatan, lapangan terbang dan juga pusat kuarantin. Hal ini kerana peningkatan bilangan pesakit COVID-19 yang meningkat secara mendadak dan telah mencapai tahap luar kawalan pegawai perubatan untuk menguruskan mereka kerana tenaga pekerja yang tidak mencukupi. Walau bagaimanapun, untuk menjadi sukarelawan, beberapa syarat harus dititik beratkan demi mengelakkan daripada berlakunya beberapa perkara yang tidak diingini. Antara syaratnya adalah sukarelawan yang ingin menyertai harus berdaftar dengan badan profesional. Selain itu, mestilah sihat dan cergas secara fizikal dan mental. Di samping itu juga, sentiasa bersiap sedia untuk bertugas di lokasi yang memerlukan dan juga tidak mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes COVID-19 dalam masa 14 hari. Antara skop tugasan sukarelawan adalah membuat saringan suhu atau simptom di fasiliti-fasiliti kesihatan, pintu masuk antarabangsa dan juga di pusat kuarantin. Seterusnya, mereka juga akan membantu untuk membuat siasatan bagi kontak rapat pesakit COVID-19. Hal ini bertujuan untuk mengekang penularan COVID-19 dalam masyarakat serta langkah awal untuk berjaga-jaga bagi kontak rapat yang terlibat. Sukarelawan juga akan membantu dalam penjagaan dan merawat pesakit COVID-19 di hospital. Seperti yang disebutkan, impak positif apabila pelibatan sukarelawan adalah dapat meringankan beban barisan hadapan. Hal ini dapat dilihat apabila mereka membantu pegawai perubatan dalam menguruskan dan merawat pesakit-pesakit. Sebagai contoh, membantu pesakit dari segi memberi makanan, ubat-ubatan serta penjagaan harian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Kashifa Arifah binti Wan Muhammad Janatul Adni dari kelas DKM 5A dan nombor metrik saya adalah 23 DKM 19F1003. Antara tugas sukarelawan ketika penularan virus ini berlaku termasuklah memberi konsultasi mengenai vaksin COVID-19. Hal ini supaya masyarakat dapat didedahkan kepada kepentingan vaksin bagi mencegah penyebaran virus ini serta secara tidak langsung dapat membuka mata para anti vaksin yang wujud di negara kita. Masih ramai dalam kalangan masyarakat umum yang tidak mendapat maklumat yang tepat mengenai keperluan pengambilan vaksin.
Ada dalam kalangan mereka yang masih percaya bahawa seringkali vaksin akan menyebabkan kesan mudarat yang serius. Kesan buruk akibat maklumat yang salah mengenai vaksin juga diviralkan oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab, dan ini sangatlah membimbangkan. Beberapa kes kematian juga dicatatkan di negara kita akibat tidak mengambil vaksin atau tidak mematuhi nasihat dos yang telah dicadangkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Pelbagai fakta sains dan perubatan serta penjelasan isu salah faham berkaitan vaksin telah dilakukan agar masyarakat faham tujuan suntikan vaksin dan faedahnya. Para anti-vaksin juga sering mengaitkan vaksin dengan bahan beracun atau bahan berbahaya kepada badan. Oleh itu, para sukarelawan turut menerangkan maklumat sebenar bahan dan proses pembuatan vaksin. Tidak dinafikan, vaksin boleh menyebabkan kesan sampingan terhadap badan. Namun, pada dasarnya semua kesan sampingan itu dapat dikawal dan mendapat perhatian pihak berkuasa perubatan. Sebaliknya, jika seseorang itu tidak menerima suntikan vaksin, sistem imun badan tidak dapat melawan penyakit sekiranya nanti terdedah kepada virus berkenaan. Ini boleh mengakibatkan kesan yang lebih mudarat berbanding kesan sampingan. Impak dari konsultasi para sukarelawan dalam menyebarkan fakta sebenar tentang vaksinasi amatlah besar terhadap masyarakat, kerana dengan adanya khidmat mereka, tanggapan negatif masyarakat terhadap vaksinasi dapat diubah. Hal ini turut berkait rapat dengan etika dan peradaban, di mana apabila masyarakat mula memberi kerjasama dalam usaha mencegah penyebaran virus ini serta dapat mencapai matlamat yang ingin dicapai pada masa akan datang. Oleh itu, kita sebagai individu dalam masyarakat perlulah memainkan peranan penting untuk berkongsi dan menyebarkan maklumat yang tepat mengenai vaksin. Tahap kesihatan kita, keluarga kita, masyarakat serta penduduk dunia adalah tanggungjawab kita bersama. Program imunisasi atau vaksin diperkenalkan atas konsep pencegahan lebih baik dari rawatan. Nama saya Harib Badar Hamid, nombor kilometrik nombor 3 di KM19F 1132. Dan tajuk kita pada hari ini ialah sukarelawan di musim pandemik COVID-19. Bagaimana khidmat ini memberi manfaat dan impak positif kepada kelompok sasaran. Jadi sukarelawan ini dia terdiri daripada berbagai bentuk. Sebagai contoh, NGO iaitu badan bukan kerajaan, lagi orang kampung yang membentuk satu kumpulan untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Sama juga dengan orang taman yang mempunyai JK tertentu. Jadi NGO ni, sukarelawan ni menjadi platform bagi orang ramai yang ingin menghulurkan dan menyumbangkan makanan mentah dan keperluan asas kepada golongan memerlukan. Jadi NGO ni dia menjadi pusat kepada masyarakat yang ingin membantu orang yang memerlukan. Jadi berikutan pandemik COVID-19 yang lepas, yang kita menjalani PKP selama setengah tahun, banyak keluarga khususnya golongan B40 terpaksa menghadapi kesempitan hidup, terutamanya dalam urusan perbelanjaan keluarga masing-masing, dari segi makanan dari segi rumah, bayar duit rumah dan sebagainya. Jadi kita sedia maklum pada musim COVID-19 ni, ramai golongan yang hilang mata pencaharian. Ia bukan sahaja berlaku kepada penduduk luar bandar, malah orang yang tinggal di bandar juga turut menghadapi ujian yang sama. Tidak lupa juga pada mereka yang bergaji harian ataupun peniaga kecil yang tidak lagi dibenarkan membuka gerai sepanjang tempoh PKP. Jadi mereka tiada mata pencaharian untuk membela dan meneruskan kehidupan mereka. Untuk contoh dari segi makanan, tak ada hasil, tak ada duit untuk beli makanan.
Jadi orang-orang macam ni lah yang memerlukan bantuan sukarelawan ini. Dalam segi memberi makanan, kan sukarelawan selalu contoh sekarang musim banjir, adalah NGO yang membantu mereka mengemas rumah mereka, memberi makanan dan sebagainya. Jadi apa yang kita dapat di sini, Islam mengajar umatnya agar sentiasa bantu-bantu antara satu sama lain apabila melihat saudara-saudara mereka atau jiran mereka berada dalam kesusahan. Jadi kita wajib membantu mereka semampu kita. Jadi apabila melalui usaha-usaha ini, apa benda yang kita dapat kesan positif kepada masyarakat, iaitu menyuburkan amalan tolong menolong dan menghapus sifat bakhil. Juga berupaya membentuk sifat mahmudah, iaitu sifat yang baik, yang kita tolong menolong satu sama lain, adalah sifat-sifat yang sifat murni. Jadi oleh hal demikian, seluruh masyarakat perlulah memanfaatkan kecanggihan teknologi serba moden kini dengan berlumba-lumba membuat kebajikan antaranya amalan bersedekah melalui transaksi atas talian, menyebarkan poster-poster sumbangan dana dan lain-lain lagi. Jadi zaman sekarang ni kita dah banyak kemudahan seperti transaksi transfer duit online. Jadi kepada siapa yang ingin membantu orang yang memerlukan ni, kita boleh sumbang kepada NGO dan NGO akan salurkan kepada orang yang memerlukan ni. Jadi marilah kita, situasi sekarang ni banjir melanda dekat negara kita, jadi marilah kita membantu mereka mengikut semampunya kita. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfadi Izzati Meti Muhammad. Nombor matrik saya 23 di KM 19F1016. Saya daripada kelas di KM 5A. Jadi isu yang kami nak bincangkan adalah menjadi sukarelawan dalam membantu masyarakat semasa pandemik. Impak yang kami dapat menjadi sukarelawan dalam membantu masyarakat semasa pandemik, iaitu menjadi sukarelawan untuk membantu NGO untuk memberi bantuan kepada keluarga-keluarga asnaf. Jadi sebagai kita masyarakat, kita perlulah memberi bantuan kepada golongan sasaran kita seperti keluarga-keluarga asnaf apabila ekonomi keluarga mereka terkesan apabila terjadinya pandemik COVID-19. Sebagai contoh, kita sebagai kumpulan sukarelawan, golongan sasaran paling dekat dengan kita ialah penduduk setempat itu sendiri. Bila kita nak bercakap tentang mengenai bagi bantuan ni, kita sebagai sukarelawan perlu sentiasa bersiap sedia untuk dipanggil untuk membantu mereka yang memerlukan. Tidak kiralah kita ni siapa, sama ada latar belakang dan pekerjaan kita ni, jika kita mampu untuk membantu orang, kita perlulah ke depan untuk bersama-sama menghulurkan bantuan. Bukan sumbangan duit sahaja, tapi banyak lagi sumbangan yang kita boleh berikan. Itulah jasa kita kepada masyarakat. Ini salah satu cara untuk kita membantu. Dengan berlakunya penularan COVID-19 baru-baru ini, kita perlulah menilai balik sumbangan yang kita berikan kepada masyarakat. Setiap apa yang berlaku pasti ada hikmahnya dan ia perlu ditambah baik dari semasa ke semasa. Masyarakat sendiri perlu ada rasa tanggungjawab untuk membantu sesama sendiri walaupun tidak mempunyai nama yang gah dalam sebarang persatuan, kerana misi bantuan perlu dilakukan setiap masa, bukan secara berkala atau menunggu berlakunya bencana. Negara semakin maju, sukarelawan semakin berkurang sebab mereka lebih memilih kerja yang bergaji dan sebagainya. Namun pemikiran seperti inilah yang perlu kita elak bagi memastikan kita sentiasa berganding bahu dalam melakukan setiap aktiviti masyarakat. Jangan hanya tunggu bantuan kerajaan. Kerajaan telah melaksanakan tanggungjawab sebaik mungkin sejak daripada COVID-19 baru-baru ini sehinggalah pasca COVID. Apa yang penting ialah tugas-tugas kita sebagai pengiring untuk membantu mereka yang memerlukan.
mengulas lanjut mengenai sumbangan yang diberikan kepada keluarga tersebut. Pihak NGO sendiri sentiasa memberikan sokongan dalam setiap aktiviti yang diadakan dan membantu dari pelbagai segi, terutamanya melibatkan keluarga-keluarga asnaf. Jadi kita sebagai pelajar biasa ataupun orang biasa, kita haruslah berasa simpati terhadap keluarga-keluarga asnaf dan kita haruslah merendah diri untuk membantu orang. Walaupun kita tidak mampu untuk membantu orang dari segi duit, kita boleh membantu orang dari segi tenaga kerja kita, di mana kita menyertai NGO yang terdekat untuk memberi bantuan kepada keluarga-keluarga asnaf di sekeliling kita. Kerana keluarga asnaf ni terkesan apabila berlakunya pandemik ni, kerana mereka tidak mampu untuk membeli barang keperluan kerana mereka tidak mempunyai kerja yang tetap dan mereka hanya kerja kais pagi, makan pagi sahaja. Jadi kita sebagai orang biasa, kita sebagai masyarakat yang prihatin, kita haruslah membantu orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga-keluarga asnaf yang terdekat dengan kita. Kerana di mana kalau bukan kita yang untuk bantu dia, siapa lagi untuk membantu mereka yang tidak mempunyai makanan dan keperluan yang mereka perlukan. Jadi menjadi sukarelawan ni juga kita boleh menambah pengetahuan yang lebih lagi dan kita boleh bekerja dengan orang-orang yang NGO yang tinggi. Walaupun kita tidak pernah berjumpa mereka, tapi kita boleh mendapat pengalaman dalam sesuatu tugas. Kerana NGO ni tidak mengeluarkan apa-apa pun. Kita hanya memberi tenaga kerja kita dari segi membantu mereka, dari menghulurkan bantuan tu mengikut mereka ke rumah-rumah asnaf untuk memberi bantuan. Jadi impak yang kita akan dapat walaupun tidak mendapat gaji menjadi sukarelawan ni, kita dapat menghulurkan bantuan tenaga kerja kita kepada orang-orang awam. Kalau bukan kita, siapa lagi untuk membantu mereka? Itu saja. Terima kasih.